Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tajuk hubungan dengan lambang dari aspek indera dan lingkungan. Saya selaku pembentang pertama bernama Muhammad Adib Haikal bin Anwar, memegang nombor menteri D2023110604. Baik, ini merupakan sedaran kandungan berkaitan tajuk kumpulan kami. Pertama sekali, pengenalan. Baik, menurut Kamus Dewan Bahasa, bahasa merupakan sistem lambang bunyi suara yang digunakan sebagai alat perhubungan dalam sesuatu kelompok manusia untuk melahirkan perasaan dan fikiran. Menurut Zulkifli Haji Yaakob, bahasa Melayu adalah bahasa ibunda kepada orang keturunan Melayu di alam Melayu, terutama sekali di Kepulauan Melayu dan benua Sunda. Menurut Kamus Dewan, linguistik merupakan kajian saintifik tentang bahasa. Kajian saintifik tentang bahasa ini terbagi kepada dua bahagian, iaitu mikrolinguistik dan makrolinguistik. Pengkajian linguistik juga merupakan kajian tentang bahasa manusia yang dilaksanakan secara ilmiah, manakala bahasa pula merujuk kepada alat komunikasi manusia bagi menyampaikan idea, emosi dan hasrat dengan menggunakan simbol-simbol bahasa yang dipersetujui dalam komuniti bahasa. Baik, kajian kami ini berada di bawah bidang semantik. Latar belakangnya adalah semantik merujuk kepada kajian tentang makna. Semantik adalah salah satu bidang linguistik dan menurut Kamus Dewan, semantik ialah kajian tentang makna perkataan dan penambahan makna sesuatu kata. Menurut Nur Hashimah Jalaluddin pula, makna boleh disampaikan dengan berbagai cara, iaitu melalui lisan ataupun tulisan. Berdasarkan kajian kumpulan kami ini, kami menggunakan 3 objektif, iaitu yang pertama, mengurangkan hubungan benda dan lambang dari aspek indera dan lingkungan. Objektif kedua, membincangkan penggunaan hubungan benda dengan lambang dari aspek indera. Dan objektif ketiga, membincangkan penggunaan hubungan benda dengan lambang dari aspek lingkungan. Baik, batasan kajian ini hanya memfokuskan kepada hubungan benda dan lambang dari aspek indera dan lingkungan sahaja. Kajian ini juga memberi tumpuan terhadap konsep hubungan benda dengan lambang tanpa melibatkan aspek konsep ataupun makna. Kajian ini hanya memfokuskan kepada peribahasa dan simpulan bahasa yang terdapat dalam bahasa Melayu kerana dua benda ini adalah bersesuaian dengan tajuk kumpulan kami. Baik, definisi konsep menurut Edward Sapir dalam buku Zulkifli Haji Yaakob pada tahun 2023, bahasa ialah cara manusia berkomunikasi untuk menyampaikan idea, emosi dan hasrat. Bahasa juga dikatakan sebagai sistem lambang arbitrari yang diperolehi melalui pembelajaran dan bukan instintif. Menurut Zulkifli Haji Yaakob dalam bukunya yang berjudul Bahasa dan Linguistik Komprehensif, linguistik merupakan satu bidang disiplin ilmu yang menggunakan kaedah saintifik atau ilmiah untuk mengkaji bahasa. Kajian ilmiah ini memenuhi kriteria kesempurnaan penggarapan data atau fenomena yang relevan, diselidik, dianalisis, diklasifikasi dan dirumuskan secara sistematik berasaskan teori dan metodologi yang mantap. Baik, seterusnya saya akan meneruskan pembentangan ini dan memberikan kepada pembentangan seterusnya.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nuraida binti Ahmad, nombor kad menteri D2023 11060002 sebagai pembentang kedua. Okey, hari ini saya akan meneruskan lagi pembentangan dengan menyentuh objektif yang pertama, iaitu konsep hubungan benda dengan lambang dari aspek indera dan lingkungan. Benda dan lambang ini merupakan perkara yang terkandung dalam ilmu bahasa yang berkaitan dengan semiotik. Okey, semiotik dapat didefinisikan sebagai pengetahuan mengenai simbol atau tanda. Simbol atau lambang yang dimaksudkan ini merangkumi pelbagai bidang yang menyentuh aspek kebudayaan, kemasyarakatan dan sistem kehidupan. Simbol ini juga digunakan sebagai salah satu bentuk kaedah penyampaian komunikasi yang berkesan, serta memberikan maksud-maksud tertentu. Kajian tentang semiotik ini lebih terkenal dengan segitiga semiotik. Segitiga semiotik ini dibahagikan kepada 3 komponen penting, iaitu simbol, konsep dan wujudan. Komponen ini mempunyai hubungan yang langsung dan juga tidak langsung. Okey, untuk lebih jelas, sini terdapat gambar rajah segitiga semiotik. Okey, konsep juga dapat dikenali sebagai makna, simbol juga dapat dikenali sebagai lambang dan rujukan juga dikenali sebagai benda. Okey, di sini menunjukkan satu garis lurus di antara konsep dan simbol. Hal ini menunjukkan bahawa hubungan konsep dan simbol adalah hubungan secara langsung. Begitu juga dengan konsep dan rujukan. Ada satu garis di antara konsep dan rujukan yang menunjukkan bahawa kedua-dua komponen ini mempunyai hubungan yang langsung. Tetapi simbol dan rujukan ini pula adalah hubungan secara tidak langsung, di mana ada satu garis putus-putus di antara simbol dan rujukan. Itu sahaja daripada saya mengenai konsep hubungan benda dengan lambang dari aspek indera dan lingkungan. Seterusnya saya akan meneruskan lagi pembentangan ini kepada rakan seperjuangan saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Izzatun Syahira binti Soleh. Nombor metrik D2023 11060001. Okey, seterusnya saya akan membentangkan objektif yang kedua, iaitu penggunaan hubungan benda dengan lambang dari aspek indera. Okey, indera ini merujuk kepada pemahaman atau kesan yang diterima oleh indera manusia. Seperti yang kita tahu, manusia ini mempunyai 5 jenis indera. Yang pertama, mata, iaitu deria lihat. Yang kedua, telinga, deria dengar. Dan yang ketiga, hidung, deria bau. Dan yang keempat, lidah, iaitu deria rasa. Dan yang terakhir, tangan, deria sentuh. Hubungan benda dengan lambang dari aspek indera tidak mempunyai hubungan yang mutlak dengan deretan fonem yang membentuk kata. Okay, seterusnya kita akan tengok. Kita akan lihat dalam bahasa Melayu ni, hubungan antara benda dengan lambang dari aspek indera dapat dilihat dengan penggunaan peribahasa dan simpulan bahasa yang melibatkan atau mengaitkan dengan panca indera manusia. Okey, contoh peribahasa yang pertama yang mengaitkan dengan indera iaitu seperti kerbau dicucuk hidung. Kenapa kita cakap ini dikaitkan dengan indera? Okey, seperti yang kita lihat di sini, hidung ini merujuk kepada indera bau hidung. Okey, kemudian alang-alang meneluk pergasam biar sampai ke pangkal lengan. Lengan juga merujuk kepada indera. Okey, itu contoh simpulan bahasa. Yang pertama kita dapat lihat mata keranjang. Mata keranjang, seterusnya berat mata, cahaya mata. Okey, yang ketiga-tiga simpulan bahasa ni merujuk kepada indera penglihatan, iaitu mata. Okey, yang terakhir campur tangan.
Tangan ini merujuk kepada indra sentuh. Okey, itu sahaja daripada saya. Saya akan serahkan undangan ini kepada pembentang seterusnya. Sekian, terima kasih. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Saya Siti Natasha binti Yusof, pemegang nombor medik D20231106003. Baiklah, saya akan menjelaskan objektif ketiga, iaitu penggunaan hubungan benda dan lambang dari aspek lingkungan. Iaitu hubungan benda dengan lambang dari aspek lingkungan merujuk kepada perkara yang dikaitkan dengan persekitaran atau lingkungan alam. Lingkungan terbahagi kepada tiga, iaitu lingkungan alam, lingkungan batuan dan lingkungan sosial. Penggunaan dalam konteks peribahasa dan simpulan bahasa begitu jelas memperlihatkan perkaitan antara benda dengan lambang dari aspek lingkungan. Seterusnya kita lihat pada contoh. Contoh peribahasa, harapkan guruh di langit, air di tempayan dicurahkan. Laut ditimba tak akan kering, air setitik di lautan, tanah seketul digunungkan. Contoh bagi simpulan bahasa pula, khabar angin, muka angin dan cari jalan. Sekian daripada saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amir Danish bin Abdul Aziz, nombor kad menteri di 2023-1106-005. Saya sebagai pembentang yang terakhir akan merumuskan segala kajian yang telah kami lakukan. Masuk kepada kesimpulan, rumusan, maka kita telah mendapati bahawa mesej yang terdapat dalam berbagai visual yang kita lihat sama ada teks maupun apa-apa jua yang dilihat pada pandangan kita itu merupakan mesej yang disampaikan dalam bentuk. Oleh itu, hubungan benda dengan lambang dari aspek indera dan lingkungan ini banyak membantu kita dalam memahami arti tentang apa yang kita fikirkan dalam minda kita ketika kita mentafsir sesuatu makna terhadap apa yang kita lihat. Hubungan ini lebih jelas untuk dipahami lagi apabila kita menggunakan segitiga semiotik. Seterusnya, keberkesanan. Kajian ini dilaksanakan untuk menguraikan konsep benda dan lambang dari aspek indera dan lingkungan, menjelaskan berkaitan kajian dengan semantik, iaitu makna benda dan lambang dari segi tiga semiotik. Makna indera dengan lingkungan menjelaskan hubungan benda dan lambang dari aspek indera dan lingkungan. Kami telah menggunakan rujukan dari sini. Sekian, terima kasih. Itu sahaja daripada kami, kumpulan 9. Sekian, terima kasih.